Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'alina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Ma sya'allahu kana. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidarain. Wa kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi lil khalqi. Artinya, dan sifat mustahil pada Rasul ni menyembunyikan suatu daripada barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala akan segala mereka itu dengan menyampaikan dia bagi segala makhluk, jikalau dengan lupa sekalipun. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpah kurnia belah ihsan dia semata. Dialah yang boleh mengada dan meniada. Alhamdulillah, diadakan kita. Alhamdulillah, dialah mengeluarkan kita daripada tiada kepada ada. Alhamdulillah, dialah berikan dan kurniakan kepada kita nikmat hayat dengan diberikan roh kepada kita, diberikan nikmat akal, diberi kita keupayaan, kehendak untuk sentiasa dalam keadaan taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, diberi limpah kurnia dengan ihsan dia semata. Ada kesihatan, kelapangan masa, berada dalam majlis yang mulia. InsyaAllah kita nak manfaat bersama meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Kita masih duk bicara daripada kitab ni, sifat mustahil bagi Rasul. Kalau ikut yang terakhir lah, nisbah 3 yang disebut dalam kitab ni, yang terakhir. Seterusnya, sifat mustahil pada Rasul adalah kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi lil khalqi. Terjemah asal, menyembunyikan. Jadi sifat mustahil pada Rasul menyembunyikan suatu daripada barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala akan segala mereka itu. Suruh-suruh dengan menyampaikan sampai-sampai bagi segala makhluk, sampai-sampai jikalau dengan lupa sekalipun. Mudah je tu. Mustahil Rasul-Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad SAW, ada menyembunyi sesuatu. Subhanallah. Allah Ta'ala takkan silap hantar Nabi Rasul dia macam tu. Baik. Kerana bahawasanya, alasan dia nak beri kerana bahawasanya lupa itu mustahil atas segala mereka itu Rasul. Tiada harus sekali-kali. Jadi kalau Nabi dan Rasul ni lupa, khasnya lupa dalam masalah menyampaikan apa yang sepatutnya dia kena sampai, gagallah Rasul, kan? Maksudnya dia ni telah cuai melaksanakan tugas pasal lupa. Allah Ta'ala tak pernah jadikan Nabi dan Rasul pelupa dalam bab menyampaikan apa yang sepatutnya dia sampai. Allah dia amat mengetahui mana Rasul dia yang dia nak lantik jadi Rasul. Semua mesti dengan kebijaksanaan dia, dan semua dah sabit perkara itu azali lagi, kan? Jadi tak mungkin akan ada pada Rasul sifat lupa. Yang lupa ni lupa nak menyampaikan tu disebut lupa daripada barang yang lainnya. Mana dia
Mustahil atas segala mereka itu kerana bahawasanya lupa itu mustahil atas segala mereka itu. Tiada harus sekali-kali pada segala hukum yang disampaikan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nisbah nak sampaikan apa kena sampai, takkan ada di situ atau istilahnya lupa. Macam mana pun kat Rasul ada lupa tak? Situlah atas bicara dia nak sambung ni. Dan jika harus lupa daripada mereka itu pada barang yang lainnya sekalipun. Jadi faham tu? Ada tak benda yang Nabi lupa? Ada. Lupa selain daripada bab menyampaikan syariat dan apa orang Ta'ala sampaikan, memang dia lupa. Satu yang kalau kita lihatlah yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam sembahyang, asalnya sembahyang zuhur, ada riwayat kata sembahyang asar. Tak ada keputusan mana satu dengan pasti, tapi sembahyang 4 rakaat. Benar Rasulullah sembahyang masa itu bersama sahabat Masjid Nabawi. Rasulullah bagi 2 rakaat, salam. Bagi salam. Itu lupa. Itu yang ada kita belajar kaedah lepas. Pada Nabi Rasul ni apa saja yang berlaku pada dia, takkan ada istilahnya perkara yang tersisa pada dia yang istilahnya tak manfaat. Subhanallah. Allah Ta'ala tak pernah jadi Nabi Rasul dia macam tu. Bahkan setiap apa yang berlaku semuanya ada hikmah dan rahsia. Apatah lagi atas kita bicara Nabi Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad SAW ni, apa yang ada pada dia tu adalah syariat. Jadi lupa dia 4 rakaat jadi 2 tu, dengan sebab tu kita boleh tahu macam mana nak buat solat kita yang kita lupa. Itu yang ada istilah sujud sahwi. Main mana tu? Pasal kisah lupanya Rasulullah. Jadi lupa Rasulullah tu bukan istilahnya menyembunyikan apa yang sepatutnya disampaikan, tapi lupa itu dengan tu kita faham syariat macam mana nak solat, nak selesaikan solat dalam keadaan lupa. Lupa tu bukan lupa harus, bukan lupa mustahil, bahkan lupa wajib. Andai kata tak pernah berlaku kat dia perkara yang menyebabkan lupa dalam solat, nak buat macam mana? Kita ni kalau lupa esok kat sembahyang lain, tengah sembahyang 2 rakaat, namun rakaatlah syak 3-4. Kalau tak ada pernah berlaku lupa kat Rasulullah, apa jadi agak-agak? Apa agak-agak jadi? Tak faham soalan. Awal-awal kena soalan macam tu, lepas juga. Apa jadi? Dia akan jadi hukum sembahyang nanti. Sembahyang lupa je, sembahyang batal. Lepas tu, sembahyang lain. Sebaiklah ada lupa Rasulullah. Lupa tu. Wajib macam ni. Dan kalau ikut masyhur sebut ulama, lupa Rasulullah di atas rakaat tu, di atas wajib untuk ajar syariat tu satu hal. Tu satu hal untuk kata, yang tu bukan lupa harus tapi lupa wajib. Pasal kalau tak tu kita tak tahu hukum syariat. Bahkan itulah syariat yang dia nak diajar. Allahumma salli alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah dalam sembahyang tu dia lupa tu. Pasal apa dia lupa? Dia lupa tu bukan macam mana kita lupa yang dengan tu ada syariat. Tapi Rasulullah lupa kerana terlalu ingat Allah Ta'ala sehingga diri dia dilupa, sehingga rakaat dia lupa. Pasal dia faham sangat Allah lah yang ada kan dia. Kita semua bergantung pada Allah Ta'ala. Sebab Allah je terus lenyap diri dia. Istilah yang ni dipanggil apa nak kata, punya faham dan dia boleh his idrak, dia boleh rasa, boleh capai perasaan sampai dia menghayati betul-betul bahawasanya memang diri dia tu adalah makhluk yang asal tak ada. Allah lah bagi ada aku. Jadi aku ni mendalilkan Allah yang menjadikan aku. Bila dia faham macam tu sampai dia lupakan. Jadi dia lupa bukan pasal kerana terlalu ingat dunia. Subhanallah, subhanallah. Takkan ada pada Rasul Nabi macam tu. Khasnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan istilah lupa yang dia pasal apa? Lupa kerana terlalu ingat Allah Ta'ala sehingga lupa rakaat. Dia tak sedar diri dia pasal apa? Terlalu isbatkan Allah Ta'ala, yakin sangat akidah dia ke Allah Ta'ala tu. Maka menyebabkan yang tu dilupakan diri dia.
sikit lalu sebut itu. Seorang yang memang sangat kasih dan faham dengan apa yang sepatutnya diingat, memang jadi gitu. Ada orang jatuh cinta je pun sampai lupa makan. Tapi kita lupa tu, nak cerita lupa tu kan. Lupa mandi. Sakit demam apa pun macam mana, sampai lupa nak urus diri. Tanya dah mandi belum? Mandi. Aku tak nak fikir mandi lah. Aku teringat kat dia. Sikit saya sebut lupa tu. Lupa kat Rasulullah macam ni, tak ada masalah. Lain daripada bab lupa penyampai, dari sisi hukum harus. Bahkan atas kita bicara yang tu dengan sebab tu ajar syariat, lupa tu wajib atas Rasulullah. Macam mana kita belajar lepas juga dalam masalah takkan Rasulullah buat benda haram ataupun makruh. Jadi kalau ada istilah dia buang air tak dalam keadaan duduk macam mana, lupa tu jadi hukum syariat. Dengan itu maka atas kata ulama, bila ada sekali pernah berlaku juga pada Rasulullah, maka ada hukum buang air dalam keadaan macam tu makruh, ada datang. Andai kata tak ada, nasi hukum dia nanti dia haram buang air dalam keadaan macam tu. Tapi tak jadi hukum macam tu pasal dah sebab nisbah berlaku perbuatan Rasulullah. Ada ketika yang dia tak dalam keadaan duduk. Jadi dalam kes tu dia buang air dalam keadaan tak duduk tu wajib. Pasal nak ajar syariat. Ya. Dan jika harus lupa daripada mereka itu barang yang lain sekalipun. Jadi ayat tu nak menunjukkan bahawasanya memang ada bab Rasulullah lupa selain dalam bab menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu takkan ada istilah lupa dia. Satu jangan ada siapa-siapa duk kata ataupun ada faham-faham macam itulah. Baik, selesai. Mudah je tu. Allah. Maka sesungguhnya telah lupa Nabi SAW. Ada. Memang selalu masyhur sebut lupa Rasulullah di situ lah. Bahkan seingat saya selama duduk mengaji lah, Rasulullah tak pernah ada lupa berlaku kat dia, melainkan lupa dalam bab sembahyang yang ada sujud sahwi tu. Tu kan. Tu je. Lain tu tak pernah. Pasal syariat bila dah dipaham, takkan berlaku berulang. Takkan berlaku berulang. Takkan berlaku berulang pada Rasulullah tu, maksudnya Rasulullah tak perlu untuk cerita kali kedua kan. Baik. Sesungguhnya telah lupa Nabi SAW dalam sembahyang pada cetera Zil Yadin. Itu adalah sahabat yang tampil ke hadapan menegur Rasulullah, tanya Rasulullah, macam mana dia boleh sembahyang 2 rakaat ni? As-salata anasita am qasarta ya Rasulullah. Sampai dia tanya, kau ni lupa atau kau qasar sembahyang ni ya Rasulullah? Zul Yadain tu, saya tak ingat nama sebenar dia. Zul Yadain tu gelaran diberi pada sahabat ni. Sahabat ni ada sifat istimewa dia, tangan dia panjang daripada orang lain, daripada sahabat-sahabat lain. Satu dipanggil Zul Yadain. Itu jar. Rafaq macam mana? Zul Yadain. Nasab macam mana? Zal Yadain. Itu saja menyebut itu nahu lah kan. Jadi apa makna Zal, Zu, Zi? Apa makna? Sahib yang mempunyai. Yadain. Daripada perkataan yad, yadun. Satu tangan, yad, 2 tangan. Yada ni, yadain ni. Ya'lamu ma baina aidihim. Aidi itu jamak taksir. Yadun jamaknya aidi. Tangan-tangan. Okey. Jadi dipanggil Zil Yadain ni pasal tangan dia, asal mana dia yang ada 2 tangan. Memang kita ada 2 tangan, tapi istilah 2 tangan tu nisbah satu tangan dia macam 2 tangan orang. Jadi sahabat ni tangan dia panjang sikit. Tangan panjang pun memang panjang, bukan tangan panjang peribahasa tangan panjang. Okey. Kadang-kadang sebut macam ni ada orang silap faham ni bahaya pula. Dia kata ada sahabat yang tangan panjang, antisan. Tangan panjang dengan mana peribahasa Melayu kan. Bahkan dalam Arab dia tak ada guna istilah tangan panjang. Bahkan kalau tangan panjang, kalau ada pun dia bukan makna tangan panjang kita. Disebut dengan tawilul yad. Kalau kita kata rajulun tawilul yad, seorang lelaki, Zaid ni adalah seorang lelaki yang tawilul yad,
yang panjang tangan. Kita kalau panjang tangan apa? Apa panjang tangan? Mencuri. Arab panjang tangan dipanggil tawilul yad. Apa nama panjang tangan Arab? Pemurah. Kita Melayu panjang tangan pandang pada sudut. Ambil. Melayu faham macam tu. Arab panjang tangan macam bagi. Itu masing-masing ada iktibar dia. Lain kaum, lain bangsa, lain cara dia memandang sesuatu. Memandang sesuatu. Baik. Jadi pernah berlaku kisah Rasulullah dengan Zil-Yadain inilah. Dialah antara yang menegur Rasulullah mengenai sembahyang Rasulullah tu. Baik, tetapi lupanya Rasulullah ni daripada barang yang lain daripada Tuhannya. Tu. Memang kebanyakan syarah ulama kita macam tu. Pasal apa nak syarah kat Rasulullah yang kata dia lupa tu bukan lupa jangan lupa kita. Pasal lupa dalam sembahyang, apatah lagi sampai dalam sembahyang tak ingat Allah Taala langsung. Ada ancaman api neraka. Dan antara makna dia ancaman tu apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahuna an salatihim. Sahun an salatihim ni bukan sahuna fi salatihim. Sahuna an salatihim ni dia bukan lupa berkenaan dengan rakaat apa, tapi sahun dalam bab batin. Alhamdulillah. Macam tu untuk bincang ulama macam-macam makna alladzina hum an salatihim sahun. Maksudnya alladzina hum sahuna an salatihim. Jadi an tu kalau tak makna lima teruk, lupa daripada sembahyang, maksudnya dia sembahyang tak duduk dalam waktu. Itu antara makna asal. Alladzina hum an salatihim sahun. Kalau faham dalam sembahyang tak ingat Allah Taala, yang tu alladzina hum fi salatihim sahun. Fi salatihim sahun. Dalam sembahyang mereka itu lupa. Kalau andai kata Al-Quran turun macam tu lah, Allah. Kita sembahyang ni awal lagi nak dihancur lagi neraka. Sembahyang ni ancam neraka. Siapa? Muncullah kita tak diancam macam tu, bahkan ancam ni sembahyang an salatihim sahun. Tinggal kan? An tu lima turut dengan mana? Lalai daripada sembahyang dengan mana? Sampai dah keluar waktu baru sembahyang. Tu maksud an salatihim sahun. Okay? Yang tu bahlu ulama-ulama kita faham. Allah SWT. Kata tak. Baik. Jadi dia lupa dari barang yang lain daripada Allah Ta'ala dengan sebab berbimbang hatinya dengan membesarkan Allah Ta'ala. Istilah berbimbang hati ni maksudnya duduk syughul, sibuk. Dia bersibuk, dia ingat Allah Ta'ala sampai lupa dia ingatan pada rakaat yang dia solat. Kita memang setiap kaedah lupa ni antaranya lalai. Antara peristiwa yang menyebabkan lupa ni siapa? Pasal terlalu memikirkan sesuatu sehingga jadi kelupaan daripada satu perkara yang lain. Walid kita macam tu lah. Duk mikir masalah lah ni sampai tak ikan nak makan. Duk fikir masalah macam ni sampai kuruh badan. Mikir dia mesti datang daripada kaedah sibuk kita apa. Ada sibuk kita menyebabkan kita lupa. Tu orang yang sibuk bekerja macam mana? Lupa dia nak solat. Tak ada dia ingatnya nak solat. Sibuk cari duit macam mana? Lupa dia buat aurat. Lupa dia bab nak mengaji. Lupa dia. Pasal apa? Sibuk. Kaedah kita macam mana? Sibuk macam mana pun, jangan lupakan diri dengan apa yang sepatutnya tanggungjawab Allah Ta'ala beri. Bahkan duk sibuk dengan perkara tu pun hadirkan hati la ilaha illallah. Aku tak boleh buat ni melainkan Allah yang beri kedekat dengan aku. Faham dah? InsyaAllah dengan sebab ada iman macam tu, setiap masa macam tu, boleh lah jaga solat. InsyaAllah. Baik. Maka inilah bilangan segala yang wajib pada segala Nabi-Nabi yang menjadi seruan daripada Tuhannya, daripada Allah Ta'ala.
dan dengan lawannya yang mustahil. Sifat-sifat disebut sini 3 wajib, 3 mustahil. Ya, selesai lah tu. Mudahnya penjelasan pembahagian pun dia sebut masalah apa yang Nabi kena Rasul tak kena sampai tu. Baik. Maka jadi jumlahnya 6 aqaid. Jadi kita selalu 4, 4, 8. Dia 3, 3, 6. Ya. 6 aqaid dan bertambah pula atas yang demikian itu wajib atas segala mereka itu bersifat fatanah. Sini ditambah ya. Selain pada 6 ni ada pula fatanah, artinya cerdik. Yang bernama bijaksana. Jadi dia kata bukan saja bercerdik tapi bahasa lain disebut bijaksana. Jadi apa beza cerdik dengan bijaksana? Tak bisa dengar. Cerdik dengan bijaksana apa beza? Cerdik macam mana? Cerdik kan? Bijaksana? Bijak tu sampai ke sana. Wah, lah huraian sana kan. Dia punya kebijakan tu, kecerdikan itu bukan saja kat sini, tapi bijak sana. Sana tu macam mana? Nabi tu agak-agak sana tu kat mana? Akhirat. Bijak dia tu pasal dia fikir macam mana? Kita banyak tak bijak asal kita fikir sini. Atau orang bijak adalah orang fikir sana. Sebaliknya Habengor ni adalah orang yang duk fikir sini. Tentu orang duk fikir sini tak fikir sana. Tambah fikir untuk hanya duduk di sini, tak fikir untuk duduk sana. Oh yang ni istilah lalai gila. Waflah. Na'udzubillah. Nabi Rasul macam mana? Masya-Allah. Walaupun jasad di sini, fikiran sentiasa di sana. Itu kata bijaksananya dia. Itu kaedah kita untuk dapat kebijaksanaan macam mana Rasulullah dapat ni, ambillah macam mana para ulama dah ajar kita. Banyaklah ingat Allah Ta'ala dan banyaklah untuk berbekal ke sana. Dan antara bekal dia iman, dia tasdik kepada Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala. Al-iman ni huwa al-yaqin, yakin pada Allah Ta'ala, isbat dengan Allah Ta'ala, isbatkan sabit wujud pada dia dan sabit segala sifat-sifat kesempurnaan pada dia yang tak akan ada pada dia apa-apa sifat-sifat kekurangan. Siap. Jadi cerdik, bijak, dari segi nama bijaksana. Kalau bahasa lain sikit, Rasulullah apa? Bukan genius tapi super genius. Itu sikit kan. Bukan saja hanya mahir apa IQ tapi ada EQ. Pi bahasa-bahasa itu kan. Apa yang nak sebut? Pasal nak sebut cerita bijak ke? Cerita bijak. Jangan kita sampai silap akidah sudahlah. Nabi pandai aja, fatanah aja. Tapi kat kita ada super genius. Jangan. Super genius kita ada super genius tak banyak tapi super genius. Super genius tak beriman. Super genius apa? Bodoh tu. Tak beriman. Mobil sikit tu. Rasulullah macam mana? Dia lah tunjuk kita iman. Dan segala kaifiat iman semua dia tunjuk macam mana latihan apa, zikir apa. Masya-Allah. Nanti yang ulama kita susun ilmu khas dalam bab tu untuk mengajar macam mana supaya kita jadi cerdik, supaya boleh bertindak bijak sana. Sampai boleh memandang jauh daripada apa kehidupan di sini tapi memandangkan hakiki. Itu bijak sana. Satu orang selalu ingat Allah Ta'ala adalah orang bijaksana. Orang lalai pada Allah Ta'ala adalah orang kurang cerdik. Jadi cerdik tak cerdik kita bukan peksa jawab matematik amalkan 100. Bukan. Keadaan kita cerdiknya nak. Orang yang tak pernah lupa Allah Ta'ala. Itu cerdik. Dia bijaksana. Tengok makhluk dia sentiasa duk ingat Allah Ta'ala. Orang ni bijaksana. Kita tengok makhluk, ingat makhluk, bahkan duk semayang pun ingat makhluk. Itu kita bodoh sampai sana. Saja saya suka bahasa-bahasa itu kan. Kalau bijak boleh pergi bijak sana, ni bodoh sampai sana. Bahkan bodoh ni kalau ikut bukan sampai sana. Mana? Bodoh kat sini lagi. Sana lagi bodoh. Jadi kita main bahasa sikit kan. Bahasa sikit.
Baik. Jadi kalau bijak tu sifat Rasulullah, mustahil atas mereka itu baladah. Apa makna baladah? Artinya bodoh. Lawan bagi fatanah. Baik. Jadi kalau gitu maka jumlahnya 2 aqaid lagi kita himpunkan akan dia, akan 2 ni dengan yang 6, maka jadilah jumlah sekaliannya 8 aqaid. 8 simpulan. Asal terjemah aqaid itu 8 simpulan. Dan dalam bab akidah ni dipanggil simpulan pasal ada satu kiasan bahasa situ. Dia ibarat macam tali, kita simpul ikat. Macam kayu api ada 8 batang, nak bawa balik pada hutan, pun menyapu ada 8 batang, nak bawa balik. Macam mana nak buat? Ikat. Jadi Rasul ni nak bagi pegang dengan hati, ada sidik, amanah, tak boleh bertanah, mustahil lawan dia. Nak buat macam mana? Nak ikat? Ikat. Apa ikat? Nak ikat dengan apa? Oh, tanya sikit. Nak ikat dengan apa? Muhammadur Rasulullah. Itu ikatan dia. Jadi apa maksud Muhammadur Rasulullah? Sidik, amanah, tak boleh bertanah, mustahil, kazib, khianat, kitman, baladah. Wah, itu dia punya simpulan tu ikatan itu. Yang ikat semua tu Muhammadur Rasulullah. Dan juga kena beriman dengan semua Nabi Rasul lain. Apa ikatan dia? Muhammadur Rasulullah. Itu yang dipanggil ikatan tu. Macam la ilaha illallah. Tiada bersifat uluhiyah melainkan Allah. Apa yang mengikat yang dia? Wujud. La ilaha illallah tu. Di mana Allah saja ilah, makhluk ke ilah? Tahu mana? Wujud. Tidak, baqa, mukhalafah lil hawadis. 13 kita dah jumpa, lawan ada 13, satu harus. Itu yang dipanggil kesimpulan tu apa? La ilaha illallah tu menyimpulkan semua yang dah kita belajar. Wajib mustahil. Tersimpul tu bahasa dia seolah-olah macam kayu, kita nak banyak bercerai-cerai tu, ikat, yang itulah dipanggil ikat pula, ikat simpul pula, simpul mati. Maksudnya takkan bertukar ganti lah akidah. Saja saya guna bahasa juga untuk menguraikan atas istilah simpulan tu. Jadi ada 20 lah sekalian. Ada 8 aqaidul iman, dan yang ke-9 daripada barang yang disebut oleh musannif dengan katanya. Okay. Jadi dah itu 8. Satu lagi untuk simpul pada Muhammad Rasulullah, apa dia? Harus bagi sifat Rasul. Dengan katanya, wa yajuzu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalamu ma huwa min al-a'radil bashariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyati. Kalau baca itu fi maratibihimil aliyah ataupun fi maratibihimul aliyati kal maradi wa nahwi. Ini sifat Rasul. Nisbah dulu pun kita bicara dah tak. Jadi apa-apa yang menunjukkan sifat manusia memang boleh berlaku pada dia. Harus. Baik. Allah. Asal terjemah tu harus pada hak segala nabi-nabi yang menjadi akan utusan Allah Ta'ala. Atas segala mereka itu rahmat dan selamat, penselamat. Apa dia yang harus ni? Barang yang ada ia daripada segala arat. Jadi harus ni barang, maksud orang ni sifat. Sifat yang harus pada Rasul ialah apa saja perkara daripada arat-arat yang dibangsakan bagi bashar, dinisbahkan kepada manusia, yang tiada arat ini, sifat yang mendatang ni, yang boleh membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu Nabi Rasul yang tinggi. Jadi harus pada Nabi Rasul ni bersifat-sifat manusia biasa, tapi sifat manusia biasa itu yang tak menjatuh dan menggagalkan
misi dan visi dia sebagai Rasul. Ya. Antaranya apa dia? Sifat sakit, sifat manusia yang harus seperti sakit. Cuma sakit taklah sampai sakap, tak. Sakit yang menjatuhkan martabat, sakit sampai buta, sakit sampai telor, sakit sampai gunung tangan, sakit apa? Istilah sakit yang menggagalkan misi dan visi dia. Yang tu takkan ada pada Nabi Rasul. Baik. Seperti antara yang ni sifat manusia lah, sakit lagi seumpamanya, makan, minum, maka tiada harus bagi pada segala mereka itu bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Baik, siap. Habis dalam perkataan makan dan minum. Jadi di atas sifat dia, sifat manusia, maka tiada harus pada segala mereka itu Nabi Rasul bersifat dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Jadi Rasul takkan bersifat Tuhan. Itu pahaman yang dok kata Rasul ni boleh martabat dia naik jadi Tuhan. Antara pahaman tu Kristian. Nabi Isa yang asalnya disebut Nabiullah Rasulullah, sampai boleh tahap bertukar langsung akidah. Na'udzubillah. Bersalahan bagi Nasrani, maksudnya bab kita beriman ni, mustahil makhluk boleh jadi Tuhan ni, dia tak sama macam pahaman orang Nasrani, orang Kristian tu, yang menyebutkan mereka itu bagi Nabi Isa AS akan sifat ketuhanan, sekira-kira berkata mereka itu Isa itu Tuhan. Sampai dia boleh kata tu Isa ni Tuhan. Jadi asal manusia, lepas tu upgrade jadi Tuhan. Subhanallah, subhanallah. Tak betul macam ni. Baik. Bersalahan bagi segala Nasrani yang menyebutkan, menyabitkan mereka itu bagi Isa AS akan sifat ketuhanan. Sekira-kira berkata mereka itu Isa itu Tuhan. Dan tiada pula harus pada segala mereka itu bersifat dengan sifat-sifat yang tertentu dengan segala malaikat. Malaikat tak makan, tak minum. Tak jadi pada Nabi Rasul itu. Malaikat tak ada jantina, takkan jadi pada Nabi Rasul itu. Yang tu sifat-sifat khas bagi malaikat tak ada pada Nabi Rasul. Siap. Bersalahan dengan orang-orang yang kafir Makkah ketika zaman Nabi SAW, pada sangkaan segala mereka itu bahawasanya yang menjadi pesuruh daripada pesuruh itu bersifat dengan segala sifat malaikat. Di kalangan orang atau manusia ni ada manusia yang cara berfikirannya macam ni. Dia kata apa? Jadi Rasul ni adalah orang yang tertentu dengan malaikat. Jadi Nabi Rasul yang atur kat kita, sepatutnya dia mesti tak makan, tak minum. Dia punya kaedah dia tu kan. Setiap Nabi yang diutus mesti, kalau datang pada orang Ta'ala, apa dia? Dia tak makan, tak minum. Bahkan kalau ada makan minum, dia akan persoalkan, apa ni? Rasul apa ni duk makan minum? Ada manusia memang dia pelik itu. Pasal dia tak faham apa sepatutnya yang pelik. Pada dia tak makan minum tu pelik. Sedangkan apa peliknya, nak manusia makan minum lah, bukan malaikat. Okey, siap. Allahumma salli. Bersalahan dengan orang yang kafir Mekah ketika zaman Nabi. Ketika zaman Nabi SAW itu, pada sangka segala mereka itu bahawasanya yang menjadikan pesuruh daripada Allah Ta'ala itu bersifat segala sifat malaikat, maka tiada ia makan dan minum. Maka menyampaikan akan dirinya
dengan itikad yang tersebut itu, dia pun ceritalah, dia tak fahaman dia tak menerima Nabi Rasul makan dan minum ni. Seperti ya Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, kepada menafikan risalah. Yang mana dia? Maka tiada yang makan dan minum, maka menyampaikan, menyimpahkan dirinya dengan itikad yang tersebut tu. Menyampaikan akan dirinya dengan itikad tersebut itu kepada menafikan, ya, menyampaikan, kepada menafikan risalah penghulu kita Sayyidina Muhammad SAW, seperti barang yang cetera oleh Allah Ta'ala kepada kita daripada mereka itu pada peluang Ta'ala. Macam ni ayat Quran mendedah kan. Ada perangai manusia ni, dia tak nak beriman Nabi Rasul ni, dia tak alasan ni. Dia kata apa? Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Dia kata, telah berkata mereka itu, orang kafir ni, kafir Mekah tu, apa jua kerana bagi ini pesuruh. Ni apa Nabi Rasul ni, bahasa kita macam tu lah. Pesuruh ini duk makan dan makan akan makanan dan berjalan pada segala pasar, tu asal ayat Quran situ, ya'kulu ta'am, apa Nabi Rasul apa ni duk makan minum wa yamshuna fil aswaq, budak tu duk pergi pasar, dak beli ni keperluan harian. Rasul apa itu? Pada mereka yang tu muskil, pada muskil. Satu kaedah kita nak muskil ni, bukan sebarang bab kita boleh muskil. Ada bab tak boleh muskil tu. Khasnya bab Nabi Rasul lah. Itu pun kena tengoklah pasal ada disiplin masing-masing satu. Ulama dah ajar kita. Baik. Asal terjemah telah berkata segala kafir Makkah itu, apa jua kerana bagi ini Nabi pesuruh ini makan makanan dan berjalan pada segala pasar. Baik. Maka maksud mereka itu kafir Quraisy ini, orang kafir Makkah tu, maksud mereka itu dengan perkataan yang tersebut itu adalah menafikan risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuan dia kata gitu adalah untuk tidak menerima dakwaan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Ta'ala. Jadi maksud kata menafikan risalah Nabi itu, yakni bukan ini Muhammad Rasulullah daripada Allah. Seolah-olah perkataan orang macam tu lah, mengisbatkan orang lain tu. Maksudnya secara tak langsungnya dia akan menafikan Allah Ta'ala. Subhanallah. Maka maksud mereka itu dengan perkataan yang tersebut itu adalah menafikan risalah Sayyidina Muhammad, bukan ini Muhammad Rasulullah daripada Allah. Dan jika ada ia Rasul daripada Allah Ta'ala, nescaya tiada ia makan makanan dan tiada minum air. Ya. Itu alasan orang kafir. Alasan, walaupun alasan tak boleh pakai yang alasan. Baik. Dan kesalahan bagi segala arat basyariah yang membawa kepada kekurangan pada segala martabat mereka itu. Baik, selesai itu. Satu lagi dia bicara. Atas kata sifat Nabi Rasul ni, maka minum, selesai lah itu. Lepas tu ada apa lagi? Jangan sampai ada arat, ada sifat kemanusiaan. Dia kata kesalahan, maksudnya Nabi Rasul ni, dia mesti sidik amalan tak boleh fatanah. Takkan menyalahi daripada dia apa yang sepatutnya dikena sifat, antaranya bersalahan bagi segala arat basyariah yang baru. Maksudnya pada Allah Ta'ala ni ada sifat baru. Dia merubah untuk subhanallah. Baca yang ni.
Jadi kesalahan bagi segala arat basyariah yang membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu Nabi Rasul. Segala martabat mereka itu yang tinggi. Jadi Nabi Rasul ni martabat tinggi, dia takkan ada sifat-sifat dan ciri yang boleh menjatuhkan martabat dia. Ya. Jadi seterusnya antara benda yang jadi kekurangan pada martabat Rasul ni, yang ni mustahil. Apa dia? Seperti segala perkara yang mencederakan akan muru'ah. Tak ada pada Rasul. Walaupun istilahnya bukan maksiat, bukan dosa, tapi takkan ada pada Rasul perkara-perkara yang boleh menjatuh, mencederakan muru'ah. Bahasa Melayu sebut maruah. Maruah Rasul jangan sampai terjatuh dan tercemar. Dan tiada sejahtera daripada tiap-tiap barang yang meliarkan akan mati, dan daripada tiap-tiap barang yang mencederakan akan hikmah bangkit mereka itu, iaitu menunaikan segala syariat dan terima akan mereka itu oleh segala umat. Itu rajak sikit tu. Jadi takkan ada pada Rasul ni perkara yang mencederakan maruah, dan tiada sejahtera daripada tiap-tiap barang yang meliarkan akan mati. Perkara yang boleh menyebabkan lupa pada mati apa? Mustahil pada Nabi Rasul itu. Mereka ni sentiasa hadir. Hebatnya Allah Ta'ala yang setiap langkah tu akan dia membenar dan mengiyakan memang Allah ilah. Aku nak letak kaki angkat kaki ni pun takkan boleh berlaku melainkan Allah yang mendaki aku. Jadi dia rasa itu pun dia akan rasa tak pernah lupa pada bab mati, khasnya dari sudut Allah yang bagi upaya satu-satu kat dia. Jadi takkan ada istilah perkara menjatuhkan maruah boleh lalai, tak ketahuan. Nabi Rasul tidak sama sekali lah. Itu disebut barang yang mulia akan mati, itu maksud. Dan daripada barang yang mencederakan akan segala hikmah bangkit mereka itu, iaitu menunaikan segala syariat. Nabi Rasul takkan ada istilah khianat, meninggalkan syariat. Dan terima akan mereka itu oleh segala umat. Maka misal segala yang tersebut itu seperti ni dia bagi contoh apa? Ni maruah, seperti makan di jalan. Nabi Rasul takkan itu. Satu kita pun kena jagalah, tambah kita duk pakai lebih, pakai kopiah ni. Apa nak buat? Jangan makan kat jalan. Dan jangan makan kat jalan, jangan makan berjalan. Uduh apa? Minum berjalan, beli apa? Air, botol apa? Apa pun kan? Pergi kedai yang beli tu, bekas orang panggil apa? Cup. Cawan tu lah, untuk buah-buah apa? Pergi berjalan. Lah ni minum pesen tu. Lebih pada lembu minum air. Lembu pun kadang minum berhenti kau. Lembu pun kalau ada sungai, ada air, dia buat apa? Dia buka kaki dia. Dia taklah duduk sila tu, nak minum air kan. Tapi dia pun berhenti kau. Kuda pun macam tu, nak minum air macam tu. Buka kaki. Duduk kepala, tak sampai. Manusia macam mana? Oh. Tabiat anak muda lah ni memang tu lah. Zaman kita dulu kalau macam tu, jatuh maruah low standard terus. Habis. Jadi Rasul takkan ada sifat-sifat macam tu. Contoh mudah yang dia bagi tu, makan di jalan. Dan antaranya menjadi jatuh maruah ni apa? Mempunyai usaha, maksudnya kerja yang jatuh, yang jahat tu. Maksud jahat ni keji.
Dia ada amalan dia, kerja dia, aktiviti dia, kerja-kerja yang ni dia panggil kerja-kerja yang keji. Keji ni maksudnya kembang tengkok lah tengok. Nabi Rasul ni buat kerja macam ni. Tu masuk bahasa kitab lama ni, usaha yang jahat. Masuk usaha jahat ni, mustahil pada Nabi Rasul ni dia akan ada, dia nak katalah nak cari nafkah apa, pergi dengan bahasa gitu. Dia pun ada buat usaha juga. Kalau buat usaha menjahit, macam kita belajar Nabi Idris alaihi salam, ada Nabi Rasul jadi tukang besi macam Nabi Daud alaihi salam. Tukang besi pun dia bukan gaduh pakai api, ya nah? Dia canai pakai tangan dia. Besi tu pun disebah tangan ada pada Nabi Daud, apa dia? Besi tu macam tepung. Disebah dia boleh huli gitu. Jadi tukang besi tak apa, tukang masak tak apa. Tapi ni apa? Perbuatan ni, usaha ni, dia istilah keji lah, nisbah kat Rasul. Ada kebun kat kita tak ada masalah. Seperti tukang buang darah. Benda tukang buang darah, tukang bekam. Menjadi tukang bekam dalam konteks pada Nabi Rasul, jatuh maruah. Jatuh maruah. Baik. Kalau di sebelah kita macam mana? Kerja majlis bandaran. Buat apa? Kutip sampah. Macam okey, tinggi martabat. Memanglah kerja, tapi memanglah masalah macam mana. Kita bukan cerita itu. Jadi cikgu dengan jadi tukang kutip sampah majlis bandaran macam mana? Baguslah cikgu. Jadi mengapa tukang kutip sampah? Jatuh martabat. Martabat tu. Satu orang pondok yang kerja majlis bandaran. Saya dulu arwah Fatih besar tu. Moha jangan duk kerja, jadi dipanggil apa? Tombok. Tombok tu macam dah kan. Duk terus duk kerja tombok. Orang lebih pasal malam, pasal tani tu, dema nak ikuti sapah. Orang pondok tu dah pergi. Jatuh tabak habis. Tambah duk pakai kepiah. Duk buat kerja tombok. Dia nilai macam tu. Jatuh martabat. Satu, kita orang pondok menebas rumput tak boleh. Kerja cari upah menebas rumput tak apa. Pergi tuai padi boleh. Tak ada masalah. Menanam, cucuk tanam tak apa. Tapi pergi kutip sampah, tambah kutip tik. Ya. Jadi indah water. Kalau ada kumbahan yang penuh-penuh tu macam mana? Muka dia bagi kepiah. Ya. Nabi Rasul lah tu macam. Lemak. Jatuh martabat. Jatuh martabat. Yang tu bagi padan-padan bagi orang yang buat. Zaman dulu memang hak tu yang buat abek Cina kelin. Dulu kan. Saya masa kecil saya ingat ada kes, masih lagi duk quarters. Tandas macam bilik air pun bilik air kongsi. Ingat kecil-kecil. Kuarter kereta api, saya bukan kuarter kapal terbang. Ada kapal terbang, pilot quarters ke tak tahu saya. Kuarter kereta api, semua low standard punya orang lah kan. Tandas dia, bukan tandas dalam rumah, rumah tak ada bilik air, bilik air dia sediakan bilik air satu. Bilik satu ada 2, 3, 4 bilik air. Saya duduk dengan 9 tu. 4 bilik air. Untuk siapa masuk, orang lain tak boleh masuk lah. Apa nak sebut? Tu satu hal bilik air. Saya pun nak cerita bilik air. Tandas tong tarik tadah bawah. Dia bukan ada sistem kumbahan macam tarik air flash tu. Tak ada. Zaman tu tong tarik tadah. Dan akan ada nanti hari-hari apek Cina mari bawa ganda tu satu. Dia sangkut. Kalau di sebelah kita orang Islam lah, ni tak kerja tu. Jatuh martabat. Ini. Satu tengok kita orang Islam dalam masyarakat kita kan. Dulu kita tengok buat jalan raya ni siapa? Yang kulit sama macam kalau jalan raya. Sorry ya bahasa tu sikit. Mana saya tak pernah tengok dulu orang buat jalan raya orang Melayu. Tambah Cina kita saya tengok. Lah ni ya. Orang Melayu. Cina.
India ada lagi lah. Memang waris dia mahu tu. Kan? Tapi laju turun buat jalan raya. Jadi macam leki sikit. Saya pergi India. Yang kerja murahan ni, buat jalan raya, kutip sampah, binaan-binaan ni, semua Hindu. Semua Hindu. Orang Islam tak buat kerja macam tu. Tak, ni bukan cerita Melayu, cerita India, kat India tu. Orang India kat India tu. Orang Islam kat India ni, kalau orang Islam ni, yang dia takkan buat kerja jalan raya, kutip-kutip sampah, yang tu orang kafir-kafir lah. Orang kafir. Tengok India, Cina, apa, yang perempuan ni yang pakai sari, yang tu yang kutip sampah, buat-buat binaan, jenis yang kata, buat jalan raya, tu. Orang Islam kita tak, kedai, tokek kedai, masjid, meniaga, kain, baju, toko-toko orang Islam tu. Sikitlah kita cerita ke sana, nak cerita maruah tu, maruah. Jadi Nabi Rasul, atas kita bicara Nabi Rasul lah. Satu, nisbah Nabi Rasul satu hal, kat kita pun kena suluh gitu lah. Bagilah jadi ada orang yang ada maruah. Jangan buat kerja yang boleh menjatuhkan maruah ataupun muruah tu. Ya. Allah. Satu kaedah-kaedah orang tua dulu apa? Tok lebih, tok imam tak kira kepiah. Orang tak panggil tok imam. Yalah ni apa dia? Ustaz orang tak kira kepiah. Ustaz pun isap rokok. Oh, leceh tu. Tok imam pun isap rokok. Isap vape lagi, rokok. Baik. Kalau ikut dalam kitab tu, terus kerja buat bekam pun jadi leceh tau. Tapi orang pandai buat bekam, janganlah berhenti pula. Jenuh kami cari tu. Saja kita sebut itu kan. Jadi Rasulullah bekam je dia, bukan dia pergi buat perbuatan bekam tu, orang lain yang bekam dia. Dan tukang cukur kepala orang. Jadi lelaki lah. Nisbah jadi kerja. Faham tak kerja? Dengan perbuatan lain. Kerja dia apa? Cari makan dia apa? Tukang bekam. Cari makan dengan berbekam. Tak usah. Cari makan dengan kerja kutip sampah. Tak usah. Tapi salah ke kutip sampah? Rasulullah ada sampah di jalan, dia buang tak? Bagus tak tu? Tu bagus. Yang tak mau yang jatuh martabat apa? Cari makan dengan kutip sampah. Inilah. Cari makan dengan kutip tak arnab. Ambil upah. Kalau ada saya nak bagi. Khidmat lain, khidmat bagus. Orang lain tak boleh buat, dia buat. Ni memang kita respect. Macam apa? Orang lain nak kaut tahi bukan sedang. Baik. Dan masuk pula pada yang demikian itu, bodoh. Bodoh tu, baca-baca bodoh. Tu dia tanda pun ada tanda bulat kan. Bodoh, tak baca bodoh. Tiada sempurna akal tu. Bodoh tak cukup akal. Apa nak sebut? Lembam. Nabi Rasul takkan ada. Tu jatuh martabat. Itu kita sebut Nabi Rasul kan. Bahkan kat kalangan kita pun, dia ni lembab sikit kan. Dalam kita duduk bersoal jawab dengan dia tu, kita bersembang dengan dia, kita nampak dia ni lembab dan macam akhir terencak sikit. Silap wayar sikit. Nabi Rasul takkan ada macam tu. Dan tiada cerdik. Siap? Jelas satu. Apatah lagi OKU apa, tak akan ada Nabi Rasul OKU kan. Dan tiada bijaksana dan tiada kuat teliknya. Nabi Rasul ni tak kuat daya pengamatan dan daya daya keupayaan dia boleh untuk merenung dan memikir. Tak ada kekuatan untuk boleh telik, untuk memikir
untuk merancang, dia tak ada tu. Mustahil Nabi Rasul. Nabi Rasul ni orang yang dalam kepala otak dia merancang macam nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni. Penuh wawasan dalam kepala dia. Orang tak ada wawasan, jatuh martabat. Nabi Rasul bukan macam tu. Dan rendah bangsa segala bapa mereka itu. Begitu juga mustahil Nabi Rasul ni, bapa-bapa mereka daripada keturunan yang hina-hina. Kalau sebut contohlah, kita faham belajar sekolah kebangsaan dulu, kalau nisbah orang India lah, kalau ada lah kan, kasta dia kasta paria. Tak, Nabi Rasul tak ada. Satu, Nabi Muhammad keturunan Arab. Arab mana? Boleh je Arab macam-macam nama Arab. Arab Bani Asad, Arab macam-macam Bani lah, saya tak ingat nak sebut. Allahumma salli wa sallim ala Arab Badawi, Bani Asad, dia Bani lah, anak cucu keturunan yang ni, keturunan ni. Dalam banyak-banyak Arab bangsawan ni Quraisy. Jadi Rasulullah Quraisy. Dia Quraisy. Maksudnya Arab yang biasanya dia akan mewarisi kebolehan dan keupayaan untuk mentadbir Mekah. Maksud tu. Tu Arab Quraisy. Kalau Arab takat jaga ayah, jaga makan minum orang ramai masih haji, Arab-Arab biasa duduk berniaga, tak, Rasulullah ni golongan bangsawan. Golongan orang-orang bijak pandai satu, pula tu bangsawan yang biasanya mereka ni bila dewasa nanti akan mentadbir dan mengurus negeri. Rasulullah daripada keturunan itu. Jadi takkan ada daripada kalangan Nabi Rasul ni yang bapa mereka ni martabat dia rendah. Satu, atas kaedah yang sebut oleh ulama, takkan ada Nabi Rasul yang bapa mereka ni kafir. Ada. Anak ada yang tak beriman, kafir ada. Anak cucu ada. Tapi bapa takkan ada yang kafir. Bapa, mak takkan ada istilahnya kafir. Bapa, mak takkan ada istilahnya fasik, bunuh orang, zina, mencuri, merompak. Tak, Nabi Rasul bukan daripada keturunan itu. Allah Ta'ala pelihara siap lah. Pasal kalau adalah di kalangan Nabi Rasul ni daripada keturunan mencuri katalah tu, atau keturunan kafir ya senang. Waktu dibuat dakwah, apa kan jadi? Kita apalah. Nak ajak kami masuk Islam, Pak hang masuk neraka. Satu, Allah Ta'ala jadikan Nabi Rasul ni tak pernah ada daripada keturunan-keturunan yang tak elok. Satu Wahabi macam mana ada kita bicara, dia sesat Muhammad ni. Dia sanggup kata mak ayah Nabi macam mana? Masuk neraka. Pasal apa? Mati tak beriman. Sebab tu ada sabit hadis yang memang dia kata, Rasulullah sendiri kata, bila ditanya, di mana bapak aku? Dia kata, bapak aku, bapak kau dalam neraka. Pasal ada sahabat main tanya. Yang sahabat tu bapak dia tak beriman. Bila mati tak ada iman, dia main tanya Rasulullah, mana bapak aku? Rasulullah kata, dalam api neraka. Ada hadis yang tu yang antara diguna untuk mendalilkan bahasanya memang ayah Nabi kita Muhammad SAW adalah kumpulan itu. Subhanallah. Satu kisah kita dengar, kisah Nabi Ibrahim masa kecil jual berhala. Siapa buat berhala? Lalu kita dengar bapak dia. Masyhur sebut ulama, tak, itu bukan bapak dia. Bapak dia tu bapak menakan bela dia. Tapi panggil bapak. Bukan bapak betul. Pasal kebanyakan Nabi Rasul ni, atas sebut para ulama, dia tahu tak nak pelihara keturunan mereka ni daripada golongan baik-baik. Kalau mak ayah mereka, kalau bapa dia bukan Nabi Rasul, biasanya mereka dibesarkan dalam keadaan yatim, bahkan yatim piatu. Boleh faham? Kalau di kalangan Nabi Rasul tu yang dia bapa dia Nabi, memang dia dibesarkan di bawah asuhan bapa dia. Bapa dia hidup besar. Jadi dia hidup tu dengan asuhan bapa dia. Nabi Ismail, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ayah dia Nabi Daud. Nabi Ismail ayah dia
Nabi Ibrahim kan? Nabi Yusuf ayah dia, Nabi Yaqub, macam mana pun memang asuhan. Kalau ada peristiwa pun, peristiwa itu mematangkan mereka, tapi tak ada ayah mereka, maksudnya dia ni dari segi keturunan tak baik, tak ada, tak ada. Bahkan tu yang kalau kita sebut tu, kalau Nabi Rasul sendiri kan, zaman kita pun apa dia, bahkan jangan kata keturunan, kalau orang tu sekalipun dia bawa Islam, dia dah bertaubat jadi pendakwah lah ni, tapi dulu apa, dulu penyanyi rock, sekarang jadi pendakwah, boleh je kan. Tapi kalau dia pergi dakwah kat puak rock tu macam mana? Sembah warak lebih lah ni. Orang akan gunakan sifat yang tercela ada pada dia tu untuk jadikan alasan untuk dia tak beriman. Datang apa seruan pendakwah yang dia dulu makrok. Walaupun dari hujah-hujah dia boleh kata, aku makrok pun aku dah taubat. Boleh je kan? Boleh kan? Tapi kalau dia buat kerja itu, nak jadi ustaz kau nak dulu hampa pun ghaflah macam kami. Macam mana? Kawan pun. Kalau hari-hari kena orang jawab macam tu macam mana? Stres tak? Alamak, gagal misi aku. Dia orang tahu kantoi aku, dia orang tahu aku ni asal makrok. Kantoi. Kantoi eh? Ni ada ustaz ni, dia tak pergi main game kan, contoh kan. Dia pun gamer, dia pun kaki main game. Siap PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, semua tahu. Siap boleh sebut lagi game ni, yang ni sedap, ni tak sedap. Rupanya ustaz ni kaki game rupanya. Macam tu mana tempat? Leceh. Leceh. Ustaz tengok wayang? Okey, ustaz tengok wayang. Saja saya tanya itu, ustaz tengok wayang okey tak? Dulu kalau ustaz masuk panggung wayang macam mana? Tak jadi ustaz lah. Kalau imam tu terus buat. Bagus. Saya nak tanya itu lah. Lah ni ramai ustaz tengok wayang. Wayang lah ni bukan duduk di bandar dah. Wayang duduk dalam rumah. Ustaz tengok wayang. Boleh ikut. Kita dah jadi macam tu lah. Jadi rosak macam tu lah. Kalau dulu wayang ni, setahun sekali, itu pun bukan wayang ni. Wayang PG. Macam wayang Cina. Ada filem apa, bagi tahu speaker penerangan bagi tahu, petang malam ini ada tayangan untuk orang ramai di Padang Sekolah cerita Piramli Merdeka 3 Bujang Lapuk. Bantang skrin besar tu. Suluh kan. Pakak pergi tengok. Dulu wayang ni tu kan. Tu zaman saya kecil tu saya rasa lagi duduk di Padang, duduk tengok cerita. Apa saya nak sebut ni? Jatuh maruah. Jadi kalau ustaz tengok wayang, masuk rumah orang, ustaz ni TV tu besar tu. Dulu sekarang tak ada, tak apa-apa, masjid kita apa ni. Dia ubah masa. Tapi kalau berbuah ni tengok hiburan duk buka Astro, ustaz jatuh kat martabat. Ustaz buka kereta, macam mana bunyi kereta tu? Tuk 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 tuk. Macam mana? Okey tak? Ustaz apik. Jatuh. Nabi Rasul tak ada benda macam tu. Itu tentang Nabi Rasul satu hal kita punya kita. Untuk kita ni tak ada akhir je. Kalau macam tu boleh jatuh martabat, takkan kita punya kereta subwoofer besar tu. Saja buka aja bonet tu, subwoofer tu 5-6 biji besar-besar belakang tu. Penuh bonet tu. Dung. Gebu. Bergegar macam tu. Ustaz tu. Kalau berhenti kat traffic light tu, kereta ustaz tu bergegar. Sebab pasal muzik kuat-kuat tu. Ya Allah. Jadi pekak dia syok. Kalau ikut tu perangai orang tak tentu arah tu. Okey. Ya. Macam handset tu dah lah, handset. Kita handset kering, tak ada buat. Ni kering, lagu handsetnya, ringtone ustaz ni bunyi kau nak? Cuba bunyi sikit. Isabella ada zaman saya dulu kan.
adalah Ustaz Isabella. Ustaz lagu Isabella. Lagi apa? Ustaz ni. Andainya engkau pergi dulu sebelumku. Lagu tu, lagu Alicat. Minat tu hal. Tapi bila set tu tengah sembahyang pula bunyi. Gantai. Cinta. Lagu set ni kita ada lagu cinta. Semuanya adalah buta. Contohlah kan. Lagunya tu Rolling Stone. Alamak leceh. Saya punya lagu, saya punya ringtone pun jerak. Tapi lagu Hindustan, cerita tentang ketuhanan. Tapi orang tak faham. Lagu apa punya? Set siapa kan? Bekhuda Ali Ati. Apa cerita? Lagi nyanyi lagu Urdu pula saya. Apa cerita? Cerita masih cerita maruah kan? Keturunan Nabi Rasul ni takkan ada. Daripada bapa mereka itu yang jatuh martabat. Dan daripada jihad, pekerjaan, segala mak mereka itu. Mak ni ibu kan. Begitu juga mak mereka itu. Mak mereka pun takkan ada mak-mak daripada mak-mak yang keturunan tak elok. Tak. Daripada murahan-murahan punya, takkan daripada perempuan punya tu. Itu yang kaedah kita bila ada bab-bab macam ni. Orang nak lantik jadi imam apa-apa, dia mesti karakter dia steady. Dan mak mereka itu takkan daripada keturunan yang boleh jatuh maruah macam tu. Itu juga kata dia. Dan Nabi Rasul takkan ada yang kasar perangai. Nabi Rasul tak ada kasar perangai. Satu, kalau boleh, orang yang buat kerja Nabi Rasul ni pun kalau boleh jangan kasar perangai. Tapi kat kita ni ada je yang kasar perangai. Terutama saya lah. Perangai kasar. Kasar sekali mulut lah. Kata, apa ustaz apa ni, bahasa apa, sikit-sikit babi. Kadang-kadang kasar perangai ni apa? Bahasa. Aku pun ada orang tak boleh terima dah. Aku ni. Hang dengan aku. Ui, hang main hang dengan aku. Saya pernah juga ada orang tegur. Dulu saya rajin ingat duk aku. Ada orang tegur. Ustaz ni saya tak apa selera dengar. Ustaz duk aku punya kasar. Gunalah saya. Saya memang dengar lembut sikit kan. Saya pengalaman dululah duk mengaji. Ni. Aku masa duk mengaji dulu. Tak ada macam ni lah. Oh contoh kan. Dengar aku tu. Orang kata kasar. Tak. Bila dia kata kasar tu. Saya lahir Penang. Mami jarum tak sedap kan. Mami lah kan. Tapi saya bukan keturunan mami. Tapi orang Penang lah kan. Penang yang Kedah ni. Penang punya kasar dia ada lenggok Penang punya kan. Dia ada lain cara punya cakap ni. Bukan macam orang biasa macam Kedah kita ni. Dia ada lenggok dia tu. Saya boleh tiru saya. Kelahiran Penang lah. 07 lah saya punya IC. Tak faham sudah. Apa saya nak sebut? Saya bukan 08. Saya 07. Apa saya nak sebut ni? Bila sebut aku ni ada orang tegur. Ustaz sebut aku ni kasar lah. Saya tanya Allahumma firli zunubi. Cuba terjemah sikit. Ya Allah ampunkanlah dosa aku. Tukarlah. Janganlah dosa aku, dosa saya. Ya Allah ampunkanlah dosa saya dan dosa dua ibu bapa saya. Macam tu kan sebut untuk minta doa. Untuk apa? Ya Allah ampunkan dosa aku. Tak kasar pula. Melengung dia dengar saya cakap itu. Betul kan? Dia nak petikai lagi bahasa. Aku ni dialek bahasa daerah. Jadi kalau ikut hang mudah kata aku, dengar Allah Ta'ala pula tu bukan dengan aku. Oh saya tak boleh. Saya barang tu. Buat apa tu? Masa dia tegur tu tak kena gaya. Nak cakap bagi berakai lagi lah. Dia tegur tu macam salah besar lah sebut aku ni kan. Hang pun sebut inna solati wa nusuki. Sungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, mati aku. Tukarlah apalah aku. Sesungguhnya sembahyang saya, ibadat saya, hidup saya dan mati saya kerana Allah Tuhan Rabbul Alamin. Melengung dia dengar.
Pasal dia tegur saya tu macam saya salah besar kan. Cakap macam tu. Saya tegur dia, saya bagi soalan macam tu, dia jawab. Dia pula melengung. Dia pula melengung. Untuk kata, saya dah silap kali tu. Lain kali jangan duk merasa nampak ke orang. Nampak salah. Tengok diri sendiri, rupanya duk sebut aku lebih daripada aku ke. Siap. Apa cerita ni? Cerita kasar perangai tu. Dia serupa macam dengar orang Kelantan cakap, orang utara cakap, orang Kelantan macam tu kan. Kelantan dengan utara ni dia ada bahasa kasar dia kan. Istilah gedebel. Mu mapuh gi mu. Dia bahasa mapuh tu. Bahasa kita pi matilah, dia bagus lah kan. Bahasa kita mati tu, tapi Kelantan sebut mapuh. Mu nak mapuh. Mapuh ni biasalah macam tu. Itu kasarnya dia ni. Satu kadang-kadang kita dengar ada ustaz-ustaz Kelantan ni yang lembut-lembut kan. Tapi kita tengok dia bercakap, awak kasar kan. Bukan kasar, memang bahasa dia macam tu. Macam orang Kedah, ada ustaz-ustaz kita yang belah utara kan. Kalau dia ceramah ni tengok, awak kasar dengan bahasa dia. Bukan kasar bahasa, memang dia punya bahasa macam tu. Bahasa dia macam tu. Tapi macam mana pun Nabi Rasul macam mana? Tak. Cakap dia sangat lemah lembut. Tegas tapi lemah lembut. Pasal Allah Ta'ala sendiri ajarkan Nabi tentang cara bercakap kan. Dia kata apa? Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu ni apa cakap bengih, cakap kasar kan. Ghalidhal qalbi, mula tu keras hati, tak nak ada perasaan nak mendoakan orang lain. La halau min hawlik. La kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Nescaya mereka akan mengasingkan diri, jauhkan diri daripada keliling kamu. Nabi Rasul memang bukan yang tu. Cuma atas prinsip dakwah mendekatkan orang ramai, memang kan kena akhlak mulia apa. Tapi kat kita satu hal lah, kalau boleh tirulah sebaik mungkin pada Nabi Rasul. Tapi kalau saya kata ada kat saya orang yang huduh saya, yang huduh tu baik saya. Yang molek ambil. Saya mengaku saya macam-macam hai yang tak betul kan. Cakap ni macam ni. Kasar perangai dan jahat. Jahat tangka. Jahat sangka. Tak ada sin pun. Jahat tangka. Situ tulis apa? Oh, jahat tangga maksudnya bodoh. Oh. Jadi takkan ada Nabi yang jahat tangga, bodoh maksudnya. Oh, tu kan. Bahasa-bahasa dulu-dulu ni. Dan segala aib-aib yang meliarkan hati orang. Habis sikit tu. Dan aib-aib yang meliarkan hati orang seperti juzam, penyakit kusta. Satu kusta takkan ada pada Nabi Rasul. Lagi sopak. Sopak penyakit. Kita tengok orang panah penuh muka pun kita dah rasa kemang tekak lah kan. Jerawat batu 3-4 ketui sini itu pun kita dah rasa ni. Nabi Rasul takkan ada jenis penyakit-penyakit yang orang tengok akan geli aku tengok pasal ni. Bau busuk ke apa tak ada. Nabi Rasul semua orang ni sebab kita nak berdakwah, kalau boleh tirulah sebaik-baik macam mana yang ada pada Nabi Rasul. Itulah. Tapi itulah tak semua orang boleh nak tiru gitu kan. Ada orang lembut-lembut terlajak, orang marah juga kan. Apa sikit pun benda tu sepatutnya kena marah. Kita kena berlemah lembut. Tidak boleh marah-marah orang. Kita kena akhlak mulia. Bengang yang aku dengar kan. Kalau boleh aku sepak kan. Ada tempat kena tegas lah kan. Tu lagi lah, takkan ada oleh Nabi Rasul. Dan seumpama demikianlah, dan setengah daripada penyakit yang harus bagi segala mereka itu apa dia? Pitam. Atau bahas Rasul itu pingsan. Harus berlaku. Bersalahan gila tak ada.
Begitu juga mabuk, tak ada. Begitu juga gila babi, jauh sama sekali. Maka itu mustahil pada hak segala mereka itu. Jadi walaupun dia manusia, ada bab-bab yang boleh menjatuhkan martabat. Itu saya bahasa selalu saya guna bahasa ini. Perkara yang boleh menggagalkan misi dan visi dia sebagai pendakwah, sebagai orang yang menyampai. Menyebabkan orang tak terima dia, keturunan tak baik, mak bapak macam ni, dia sendiri perangai ni, mak bapak pun daripada keturunan buangan. Tak, Nabi Rasul bukan itu. Keturunan baik, akhlak baik, dibesarkan. Kalau dia anak yatim piatu sekalipun, dia dibesarkan dalam keadaan akhlak yang sangat mulia. Orang akan hormat dia, respect dia masa dia kecil. Aku respect dia. Kagum dengan akhlak dan peribadi mereka. Dan setengah daripada penyakit. Maka iaitu mustahil pada hak segala mereka itu, dan setengah daripada barang yang harus pada segala mereka itu tidur. Rasul tidur, tak ada masalah. Tapi taklah tidur masa mengaji. Mana pula tidur mengaji, dia lah mengajak. Kalau tidur masa mengajak, saya ada tidur sambil mengajak. Letih kan, tengah mengajak boleh tidur. Dah letih kan. Budak-budak ni pun ada yang letih ni macam mana ni. Dia kata tidur pukul 2 pagi, 3 pagi kan. Tu tak proses sampai pukul 4 pagi kan. Kalau ada 4 pagi dengan saya kali tidur. Ada cerita apa ni? Cerita tak tidur, kita tak tidur. Tengok ada juga yang tak tolong buat kerja apa malam tadi, adalah kita utur royong sikit kan. Tengok duk tidur juga kan. Tak faham sudah. Baik. Dan mereka itu tidur, tapi tidur dengan mata mereka itu, tiada dengan hati. Semua Nabi Rasul macam tu tau. Dalam hadis pun disebut tu. Ya, betul. Tidur dengan mata saja, tak dengan hati mereka itu. Kita ni ya Allah. Duk mata celek pun hati duk tidur. Itulah jauh kita dengan mereka. Mereka ni walaupun jasad tidur, mata tidur, hati sentiasa dalam zikrullah, arif dengan Allah Ta'ala, ta'zim Allah Ta'ala, takbir dan tahlil Allah Ta'ala. Ya ilaha illallah. Jauh lah kita. Satu bab Nabi Rasul takkan ada siapa boleh tandingi kemuliaan dan ketinggian martabat mereka yang Allah Ta'ala anugerah. Kerana hadis yang telah warid daripada Nabi SAW, kata Rasulullah macam ni, nahnu ma'asyarul anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Situ dululah. Jangan ada cerita tu ingat ke situ dia nak habis cerita sifat arus, rupanya cerita hadis lagi. Situ dulu. Asal kita bercakap ialah harus mereka itu tidur, tapi tidur dengan mata, tak tidur dengan hati. Jadi kalau jaga, memang jaga mata dan hati. Allah. Soal kalau ada. Satu kaedah kita faham tidur tu, yang kita kena belajar macam mana supaya hati jangan tidur. Khasnya dalam keadaan kita duk ibadat. Macam mana nak belajar konsentrasi. Hati sentiasa ingat ilahi. Dalam keadaan mata tak tidur. Yang tu memang para ulama kita, para awliya kita memang capai tahap tu. Nak sampai tidur pun ingat Allah Ta'ala. Tu istimewa, khas Nabi Rasul. Kita macam mana? Ngigau ingat Allah Ta'ala, jadilah. Tengah tidur tu berdengkur. Contohlah berdengkur saya punya tu. Allah. Jadi ya. Berdengkur pun bunyi Allah. Okey, jadi ya. Ni Allah. Masjid dolar. Allah, masjid dolar. Itu saya buat lawak lagi. Tidur ingat masjid dolar. Okey, siap.
Dengkul kuat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.